Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran pendidikan Islam bagi tahun 1. Kali ini Ustaz akan bincangkan salah satu daripada tajuk bahagian adab, iaitu bersih diri, hiasi peribadi. Bersih diri, hiasi peribadi. Untuk membantu lagi anak-anak yang berada di rumah, boleh lihat pada buku teks Pendidikan Islam tahun 1 pada muka surat 126. Buku teks Pendidikan Islam tahun 1 muka surat 126. Kita kembali ke semula kepada tajuk yang ingin kita Ustaz bincangkan pada kali ini, iaitu tajuk bersih diri, hiasi peribadi. Apa yang dikatakan bersih diri? Jadi untuk mengetahui lebih lanjut, kita terus kepada pengertian menjaga kebersihan diri. Pengertian menjaga kebersihan diri, jika dilihat dalam buku teks, bermaksud menjaga kebersihan tubuh badan dan pakaian daripada najis dan kekotoran. Ustaz ulang lagi sekali, yang dimasukkan dengan menjaga kebersihan diri iaitu menjaga kebersihan tubuh badan dan pakaian daripada najis dan kekotoran. Najis ni termasuklah najis yang biasa seperti air kencing, tahi, bangkai, ataupun perkara-perkara yang boleh dikategorikan sebagai najis. Seterusnya kita lihat kepada dalil berkenaan tentang menjaga kebersihan diri. Boleh dilihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Ustaz ulang lagi sekali. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Maksudnya, Allah mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka. Allah mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka. Surah At-Taubah ayat 108. Jadi dalil ini menunjukkan Allah sangat menyukai orang yang sentiasa menjaga kebersihan diri. Apabila Allah sayang, maka makhluk lain seperti manusia, cikgu, ibu bapa, rakan-rakan turut akan menyayangi mereka yang menjaga kebersihan. Seterusnya kita lihat kepentingan menjaga kebersihan diri. Apabila kita bersih, apa yang kita dapat? Yang pertama sekali, kepentingan menjaga kebersihan diri, saya mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad seorang contoh yang jelas, seorang insan yang sangat pembersih. Dan Nabi ini kalau dia berjalan pakai minyak wangi, sepanjang perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang berada di sekitar itu akan bau wangi daripada tubuh baginda. Dan baginda amat menitik beratkan kebersihan, sehingga kan setiap kali Nabi Muhammad SAW mendirikan sembahyang, Nabi akan bersugi. Bersugi maksudnya gosok gigi. Nabi akan gosok gigi. Yang kedua, kesihatan saya terjamin. Mereka yang menjaga kebersihan diri, maka dia terhindar daripada penyakit-penyakit yang berbahaya. Tubuh badan lebih sihat. Yang ketiga, ibadah saya diterima. Salah satu syarat sah ibadah ialah menghindari tubuh badan daripada najis. Kalau ada najis pada pakaian, pada baju atau seluar, kita pergi semayang, misal contohnya, jika keadaan begitu berlaku, maka solat itu tidak sempurna, tidak sah. Sebab salah satu daripada syarat ataupun rukun sah semayang, diri tempat semayang kita itu perlu bersih daripada najis.
Jadi kalau anak-anak masuk ke tandas, misalnya, jaga pakaian daripada terkena najis. Pastikan, sebab kita takut bila kita pergi solat zuhur misalnya, kita pergi dalam pakaian yang tidak sempurna, ada najis yang mericik pada pakaian, dibimbangi solat kita tidak sah. Yang seterusnya, yang keempat, saya lebih berkeyakinan orang yang bersih diri, kawan-kawan akan suka, cikgu-cikgu akan suka, rakan-rakan akan suka, sentiasa suka berada di sekitar mereka yang bersih. Bila kita bersih, orang suka dengan kita, kita lebih berkeyakinan untuk berhadapan dengan orang lain. Tetapi kalau kita tidak bersih, contoh mulut kita berbau misalnya, kita bercakap dengan kawan, bila mulut kita berbau, kawan pun akan menghindar daripada kita. Dan bila kita nak bercakap dengan rakan-rakan lain, kita akan hilang rasa keyakinan diri. Seterusnya, melatih diri disiplin. Orang yang menjaga kebersihan diri ialah orang yang berdisiplin. Dia jaga kebersihan dia, elak pakaian, elak daripada sekitarnya ataupun tempat pembelajarannya daripada sampah. Misalnya dalam kelas, orang yang jaga kebersihan diri, orang yang sifat pembersih, dia akan elak sampah berada di sekitarnya. Kalau ada sampah, dia akan ambil kutip. Dan inilah ciri-ciri anak-anak murid yang mempunyai disiplin diri yang tinggi. Dan yang terakhir, solat saya khusyuk. Orang yang bersih, apabila dia pergi mendirikan solat, dia akan rasa lebih tenang, lebih rasa khusyuk dalam solatnya. Tapi kalau kita dalam keadaan yang berbau, kita mendirikan semayang, dalam semayang pun kita rasa tidak selesa. Kenapa? Kerana kita bau di badan kita sendiri, apatah lagi orang yang berada di sekitar kita. Jadi itu antara beberapa kepentingan menjaga kebersihan diri. Okey, seterusnya kita pergi kepada akibat. Akibat apabila kita mengabaikan kebersihan diri. Apa akibatnya? Yang pertama, akibat apabila kita mengabaikan kebersihan diri, ibadah saya tidak diterima. Seperti mana yang Ustaz katakan, bila kita apabila kita mendirikan sembahyang contohnya, dan pakaian kita dalam keadaan terkena najis ataupun badan kita ada najis, sah ataupun tidak sembahyang kita? Jawapannya tidak sah. Jadi bagaimana ibadah yang kita lakukan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Yang kedua, saya mudah dijangkiti. Jika kita seorang yang bukan pembersih, kita makan minum tanpa membersih tangan kita, dikuatiri kita boleh mengalami ceret-beret dan sebagainya. Oleh kerana apa ceret-beret itu berlaku? Oleh kerana sebab kita tidak menjaga kebersihan, tidak basuh tangan sebelum makan atau sebagainya. Yang ketiga, kawan-kawan akan menjauhkan diri. Apabila kita mengabaikan kebersihan diri, kita datang sekolah, kita tak mandi, kita tak gosok gigi, adakah kawan suka nak berkawan dengan kita? Jadi akibatnya, kita nak bercakap pun kawan akan hindarkan diri daripada kita. Sebab apa? Sebab kita tak bersihkan diri. Mulut berbau, badan berbau dan sebagainya. Dan yang terakhir, akibat mengabaikan kebersihan diri, saya berasa rendah diri. Kita akan hilang keyakinan diri. Kita tak berani nak berada ataupun menonjolkan diri kita di hadapan rakan-rakan. Sebab rakan-rakan pun menghindarkan diri daripada kita. Kita akan rasa malu kepada rakan-rakan yang lain. Okey, sebagai akhirnya, sebagai rumusan kepada tajuk kebersihan diri, perhiasan peribadi ini, Islam adalah agama yang lengkap, bukan sahaja menumpukan kepada soal akhirat seperti akidah, seperti ibadah, tetapi juga meliputi hal-hal keduniaan seperti ekonomi, adat, kebudayaan, hubungan kemanusiaan dan sebagainya.
Dan salah satu aspek yang ditekankan dalam Islam ialah menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Dan Islam sangat mementingkan soal kebersihan dan penjagaan kebersihan dalam mewujudkan suasana yang selesa. Bila kita bersih, suasana bersih, kita akan rasa selesa. Dalam semua keadaan, sama ada ketika kita beribadah ataupun tidak. Dan yang paling penting, kebersihan itu melambangkan kepribadian seseorang dan menjadi satu simbol kepada kemajuan sesuatu bangsa dan negara. Oleh kerana itu, Ustaz berpesan kepada diri Ustaz dan anak-anak Ustaz supaya kita sama-sama dapat mengamalkan dan menjaga kebersihan di dalam kehidupan. Seperti mana kita jaga kebersihan di rumah, begitu juga kita menjaga kebersihan ketika kita berada di kelas ataupun kita berada di luar rumah. Jadi sekadar itu saja. Kita jumpa lagi dalam pelajaran yang akan datang, sama ada dalam bentuk rakaman video ataupun mungkin kita dah kembali ke sekolah. Dan Ustaz doakan semua dalam keadaan sihat dan walafiat dan berada di rumah sentiasa ulang kaji, dan jangan lupa baca Iqra supaya bila kita naik ke sekolah nanti, buka sekolah nanti, anak-anak dah meningkatkan cara bacaan dan kualiti bacaan Iqra lebih baik. Dan yang paling penting, jaga diri, duduk di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.